Satu, luka yang mengoyakkan kulit. Nak kata detailnya kan, satu luka koyak kulit. Yang kedua, luka yang mengoyakkan daging selepas kulit. Ketiga, luka yang mengalirkan darah. Keempat, luka yang tembus ke dalam daging. Saya pun tak tahu tuan macam mana nak beza antara koyak sampai daging tembus dalam daging ni, saya tak tahulah macam mana ya. Saya bacalah ya. Luka yang tinggal di antaranya dan antara tulang kulit yang nipis. Luka yang ternampak tulang. Luka yang mematahkan tulang dan menghancurkannya. Luka yang menampakkan dan menghancurkan tulang hingga berpindah daripadanya ke beberapa tulang. Luka yang sampai kepada kulit kepala. Luka yang sampai kepada rongga. Ini 10 jenis luka. Dalam undang-undang jenayah syariah, jenis-jenis luka yang disebutkan dibahagi kepada dua bahagian. Diistilahkan oleh ahli undang-undang jenayah syariah, luka di kepala atau di muka, satu. Yang dipanggil Asyujaj. Kemudian yang kedua, diistilahkan al-jarah, luka pada anggota badan, selain daripada luka di kepala dan di muka. Dan luka pada anggota badan ini dibagi kepada dua, iaitu luka yang sampai kepada rongga seperti dada, perut, dubur, rusuk, atau luka yang tidak sampai kepada rongga seperti leher, tangan dan kaki. Ya. Itu pembahagian atau jenis-jenis luka lah. Maka setiap luka yang sampai kepada tulang wajib dikenakan hukuman kisos ke atas penjenayah-penjenayah yang melakukan jenayah itu, seperti luka di kepala, di muka, di lengan, di peha, di betis dan di tapak kaki. Di mana dalam kes ini boleh disempurnakan kisos itu serupa dan sama dengan luka yang dilakukan oleh penjenayah tadi ke atas mangsanya dengan tidak menganiayai dan melebihi, kerana luka itu dapat dilihat sampai kepada tulang. Hukuman ini berdalilkan firman Allah, wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah. Dan luka-luka hendaklah dibalas seimbang. Tetapi siapa yang melepaskan hak membalasnya, maka jadilah ia penebus dosa baginya, ya. Jadi prinsipnya untuk kisos ini, hukuman yang serupa itu hanya boleh dilaksanakan apabila hukuman itu boleh betul-betul dibuat sama dengan jenayah yang dilakukan. Itu prinsipnya begitu. Sehingga boleh dikenal pasti lukanya macam mana, kan? Dan bila dilaksanakan, hukuman itu tidaklah menganiaya penjenayah dengan kita melukakan dia lebih daripada luka yang telah dia buat pada orang. Ya. Adapun luka yang tidak sampai kepada tulang, tidak wajib dikenakan hukuman kisos ke atas penjenayah yang melakukan jenayah itu. Malah wajib dikenakan ke atas mereka diat mengikut keputusan yang ditentukan oleh hakim, kerana tidak mungkin untuk menyamakan kadar dalam dan besar luka tadi dengan kisos itu. Maknanya kalau luka sampai tulang, kita boleh lukakan sampai tulang kan. Tapi kalau luka tu tak sampai tulang, macam mana nak ukur dalam luka tu? Kan? Kerana orang ni ada kurus, ada gemuk. Jadi kalau nak balas berapa dalam lukanya, kan? Jadi tak boleh. Bila tak boleh, bayar ganti rugi, ya. Tidak dikenakan kisos tetapi bayar ganti rugi. Ya. Seseorang yang melukai seorang yang lain di kepala atau di muka
atau di anggota badan yang lain. Diatnya seperti berikut. Luka yang ternampak tulang, diatnya 1/20 diat. Ya, maknanya 5% daripada diat. Kalau diat 100 ekor unta, 1/20 maknanya 5 ekor unta. Ya. Luka yang mematahkan tulang dan yang menghancurkannya, diatnya 10 ekor unta. Luka yang menampakkan dan yang menghancurkan tulang hingga berpindah daripadanya, 15 ekor unta. Luka yang sampai kepada kulit, 1/3 diat. 33 ekor unta lah lebih kurang. Luka yang mengalirkan darah, 1/3 diat juga. Luka-luka yang disebutkan dalam ceraian 1, A, B, C dan D, penjenayah itu tidak wajib dikenakan kisos, malah mereka itu dikenakan diat sebagaimana yang telah diperuntukkan. Jadi macam mana tuan, kita bukan nak hafal apa diat-diat berapa nak kena bayar ni, ya? Tapi kita nak faham konsep. Konsepnya, kalau lukakan orang, boleh dibalas yang seumpama dengannya, balas. Kalau tak boleh, kena diat, kena ganti rugi. Ganti rugi itu pula ada kategori-kategorinya. Cukuplah kita faham sampai situ. Jadi kalau katakan, kalau macam ni berapa nak kena ganti? Itu tengoklah kitab. Prinsipnya kita tahu. Kan? Kalau tuan tanya saya pun saya tak hafal. Berapa ni tak hafal. Sebab dia sudah kepada pendetailan. Ya, kita yang penting di peringkat kita ni kita hafal dari segi konsep. Kalau adalah hukum-hukum, sebab undang-undang jenayah ni dia kewajipan pemerintah. Bila kewajipan pemerintah, individu ni dia tahu konsep umum tak apa. Tapi kalau benda tu dia benda kehidupan harian yang macam apa? Yang contohnya bercerai ada edah mati 4 bulan 10 hari, tu kita kena tahulah kan. Ya, kerana dia itu benda-benda. Dapat undang-undang ni, ya, berapa banyak ganti rugi. Macam tuan-tuan masuk insurans pun kan, kalau putus jari ganti berapa, bukan ingat pun kan. Bila dah kena barulah cari berapa ganti rugi yang baru, gitulah kan, ya. Tapi prinsipnya kita tahu. Okay, diat anggota badan, seorang yang memukul seorang yang lain yang menyebabkan hilang akal orang yang dipukulnya, wajib dikenakan atasnya diar, membayar ganti rugi penuh kepada orang yang pukul itu, diat yang sempurna, ya. Jadi maknanya kalau pukul orang sampai hilang akalnya, 100 ekor unta. Siapa seorang yang hilang panca inderanya, pendengarannya atau penglihatannya atau penciumannya atau lidahnya atau percakapan, disebabkan pukulan seseorang, maka dalam kes ini wajib dikenakan diat ke atas orang yang memukul itu dengan diat yang sempurna juga. Ya. Pukul orang sampai bisu, sampai pekak, sampai apa, ini diat yang penuh. Ya. Tak tahulah tampar macam mana, lari segala urat dia kan. Ya. Goyang ke otaknya ke, jadi cacat dia, umpamanya kena bayar. Dalam kes ini juga, apabila hilang penglihatan salah satu daripada dua mata seorang atau hilang pendengaran salah satu daripada dua telinga, wajib dikenakan diat ke atas penjenayah itu 1/2 daripada diat. Ya, jadi separuh, sebab satu sebelah je. Ya. Seseorang yang mencederakan atau menghilangkan anggota badan seorang yang lain, wajib dikenakan diat ke atas mereka yang melakukan jenayah itu sebagaimana berikut. Pertama, pada dua mata wajib dibayar diat sempurna. Pada satu mata 1/2. Pada dua kelopak mata diat sempurna. Pada kelopak salah satu daripada dua mata 1/2 diat. Pada satu kelopak daripadanya wajib dibayar 1/4 diat. Pada kedua telinga wajib dibayar diat sempurna. Jadi sebenarnya tuan, dia detail semua ni, tapi saya rasa saya tak payah baca semualah. Ya. Sebab dia itu satu-satu tu, ya. Termasuklah kalau cederakan kemaluan orang dan sebagainya ni kan, kenalah ada yang diat sempurna. Kalau tendang orang sampai
telur sebelah aja bayar dia separuh macam tu lah lebih kurangnya tu. Ya. Okey, jadi diat itu berdasarkan kepada kategori lah kita kata begitu ya. Okey. Berdasarkan ni semua berdasarkan sabda Nabi SAW. Wa inna fin nafsi diyata mi'ata minal ibil. Wa fil anfi iza aw'aba jad'uhu diyah. Wa fil lisani diyah. Wa fil syafataini diyah. Wa fil zakari diyah. Wa fil baydataini diyah. Wa fil sulbi diyah. Wa fil ainaini diyah. Wa fil rajulil wahidati nisfu diyah. Wa fil ma'mumati sulusu diyah. Fil jaifati sulusu dia. Banyak lagi hadis ini. Saya baca terjemahnya ya. Dan pada nyawa dikenakan dia 100 ekor unta. Pada hidung yang rompong dipotong ya, hidung potong 1 diat. Pada lidah yang dipotong 1 diat. 2 bibir mulut 1 diat. Pada zakar yang dipotong 1 diat. Pada 2 telur zakar 1 diat. Pada sulbi 1 diat. Pada 2 mata 1 diat. Pada 1 kaki 1 diat. 1/2. Pada luka yang sampai kepada kulit kepala atau sampai ke otak 1/3 diat. Pada luka yang sampai ke rongga 1/3 diat. Dan luka yang menampakkan dan yang menghancurkan tulang hingga berpindah daripadanya ke beberapa tulang 15 ekor unta. Pada tiap-tiap anak jari, pada anak-anak jari tangan dan kaki 10 ekor unta. 1 jari je 10 ekor unta. Main. Mahal jadi kita. Ya. Pada 1 gigi 5 ekor unta. Jangan main. Tumbuk orang cabut gigi 25,000. Ya. Mahal gigi kita ni ya. Kena jaga. Patutlah pergi jumpa doktor gigi mahal kan. Ya. Kadang-kadang duk fikir apa mahal sangat duk tampal gigi ni kan. Mahal. Hari tu siapa buat gigi? 1 gigi habis 4,000 buat tu. Dengan nakar, dengan apa, dengan mahal je kan. Tapi yalah hilang 1 gigi, hilang nikmat makan kan. Buat jugalah kan. Buatlah, baguslah. Okey. Sebab tu ni orang tanggalkan gigi ya. Jenayah lah. Dan bahawa seorang lelaki itu dibunuh, dikisah disebabkan membunuh perempuan dan orang yang mempunyai wang emas didiatkan 1,000 dinar. Okey, tak apalah yang tu. Okey, menuduh orang yang disyaki membunuh. Dalam undang-undang jenayah syariah, apabila berlaku di suatu tempat seorang yang terbunuh dan tidak diketahui pembunuhnya, dan keluarga orang yang terbunuh itu menuduh seseorang yang disyaki membunuhnya, dalam kes ini tuduhan keluarga orang yang membunuh tadi tidak boleh diterima. Dan orang yang dituduh itu boleh didakwa di bawah kes kesalahan membunuh jika mereka yang menuduh itu boleh mengemukakan bukti yang meyakinkan dan keterangan yang kukuh yang boleh menyokong tuduhan mereka untuk mensabitkan kesalahan orang yang tuduh itu. Dalam kes ini, bila tuduhan mereka itu telah diterima oleh mahkamah dan telah disabitkan kepada bukti yang meyakinkan pihak mahkamah dengan keterangan yang kukuh, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman qisas ke atas orang yang dituduh tadi. Dan boleh diambil sumpah mereka dari golongan orang yang dituduh itu seramai 50 orang pula. Apabila mereka, yakni pihak yang dituduh, bersedia dan mahu untuk bersumpah, maka terlepaslah orang yang dituduh tadi daripada tuduhan orang yang menuduh itu. Kes ini merujuk kepada Abdullah bin Sahal yang diriwayatkan daripada Rafiq bin Khadij bahawa Abdullah telah terbunuh. Lalu keluarganya menuduh orang Yahudi melakukan pembunuhan itu. Maka datanglah saudaranya Abdul Rahman dan 2 orang sepupunya kepada Nabi mengadu kepada baginda bersabit kes pembunuhan Abdullah bin Sahal yang dituduh oleh keluarganya bahawa orang yang membunuhnya adalah orang Yahudi. Maka Nabi bersabda, "Yaqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayudfa'um bi rummatihi qalu amrun lam nashhadhu kaifa nakhlifu qala fatubri'ukum yahudi bi'aymani khamsin minhum qalu ya Rasulullah qaumun kuffarun fawadahu sallallahu alaihi wasallam man kibali." Daklah bersumpah 50 orang dari golongan kamu di atas tuduhan kamu terhadap seorang lelaki di antara mereka itu. Maka diberikan oleh Rasulullah seutas tali pengikat yang digunakan oleh si pembunuh. Mereka berkata peristiwa itu tidak kami lihat.
Bagaimana kami akan bersumpah? Rasulullah menjawab, nanti tuduhan kamu akan dilepaskan oleh kaum Yahudi dengan 50 orang dari golongan mereka itu pula. Mereka berkata mereka itu golongan yang kafir. Sumpah mereka tidak boleh dipercayai. Lalu Rasulullah memberikan diat kepada mereka dari pihak orang yang dituduh. Maknanya kerajaan bayar balik kerana tak dapat nak kesan. Tak tahu. Nak tuduh-tuduh orang mesti ada bukti. Kau nak tuduh ada bukti? Tak ada. Kalau tak ada, boleh 50 orang ni sumpah. Bahawa dia yang bunuh. Oh tak beranilah. Tak nampak macam nak sumpah. Kalau tak berani, suruh orang Yahudi tu 50 orang sumpah bahawa dia tak bunuh. Dan Yahudi, dia akan sumpah je. Bukan ditakut dengan Tuhan. Dia tak takut, tak beriman. Jadi orang Islam kata, dia orang memang berani sumpah lah. Dia orang mana boleh dipercayai sumpah orang Yahudi ni. Nabi kata kalau macam tu, dah diam-diam aja bayar diat. Kerajaan. Rasulullah bayar diat, maknanya kerajaan bayar balik diat itu. Okey. Jadi kita dah habislah bab ganti rugi. Bab ganti rugi yang perlu kita faham bahawa dalam kes-kes mencedera dan sebagainya ada ganti rugi tertentu yang boleh dibayar berdasarkan kepada kadar-kadar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bab ta'zir. Bab ta'zir ni satu bab baru. Kita dah bincang bab qisas. Kita dah bincang bab hudud. Ada 7 jenayah kat situ. Kita dah bincang bab qisas, hukuman balas. Dan kita dah bincang bab diat, ganti rugi. Itu semua adalah yang telah ditentukan di dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Satu lagi bab jenayah ni adalah jenayah ta'zir. Apa dia jenayah ta'zir? Dalam kanun jenayah syariah, ta'zir ialah kesalahan yang hukumannya merupakan dera, iaitu penjenayah itu tidak dijatuhkan hukuman hudud dan qisas. Maknanya satu hukuman yang dijatuhkan kepada jenayah-jenayah selain daripada jenayah hudud dan jenayah qisas. Hukuman ta'zir adalah diserahkan kepada kearifan dan budi bicara hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dijatuhkan dan yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah seimbang dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah tadi tanpa gangguan dari mana-mana pihak. Maksudnya, dari segi hukuman nak dikenakan, buatlah undang-undang sendiri. Dan bila undang-undang dah ada, kalau macam negara kita, dah dikanunkan, parlimen dah lulus apa semua, kesalahan ni boleh dihukum. Kesalahan pertama macam ni, kedua macam ni, maksimumnya berapa kan? Dah ada tu semua. Jadi hakim bila dia menghakimi satu-satu jenayah, dia rujuk kepada undang-undang yang ada lah. Apa hukuman yang ada, yang telah diputuskan. Yang ni boleh kenakan. Jadi dengan segala kebijaksanaannya, tak bolehlah dia dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Mengatakan salah ke, tak salah ke, kan? Ataupun kadang-kadang hakim lepaskan, kita pula kata patutnya tak boleh lepas. Kita ni pula lebih pandai daripada hakim, kan? Dah lah tak belajar undang-undang. Kita tak dengar apa hujah peguam sana, peguam sini. Tengok lepas, lepas, kan? Tengok hukum, zalim. Kita tak ada kat situ. Jadi bertanggungjawablah hakim itu. Atas jatuh tak jatuh kesalahan itu, dia jawablah. Cuma Nabi mengingatkan 2/3 ya hakim masuk neraka kan. Jadi maknanya sebenarnya nak jatuhkan hukuman itu kena yakin, adil, beratlah tanggungjawab. Okey. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan dan ditetapkan kadarnya oleh syarak. Maknanya oleh Quran hadis tak ada. Kan? Contohnya apa? Orang yang dah dadah nak hukum apa? Tak ada. Pandai-pandai lah buat hukuman sendiri. Orang langgar traffic light. Kan? Tak ada. Apa ni dalam Quran. Langgar traffic light
berapa ringgit nak kena ke, berapa rotan nak kena ke, tak ada. Pandai-pandailah negara buat undang-undang. Negara pun buat undang-undang. Hijau jalan, kuning sedia berhenti, merah berhenti. Kan? Kita pun ikut. Tengok-tengok ada satu dekat traffic light dia tulis pula. Pusing kiri kalau jalan clear. Kita pun pusing. Sampai traffic light depan tak ada tulisan. Kita dah baca yang tadi, kita pun pusing juga kiri. Dah kena saman pula. Kat situ tak ada arahan. Kat sana je ada arahan. Contohnya begitulah. Saya dulu masih tahun 96 kan. Kerja kat Sarawak kan. Bila dekat traffic light. Sini ada tulis lah. Boleh belok kiri ya rupanya. Sebelum tu tak pernah jumpa. Dah duduk sana 3-4 tahun, balik Meru pun ke kiri jalan je. Kenapa jalan juga? Tak boleh. Baru tak ingat kan. Sini tak boleh. Sekarang kat Putrajaya banyak saya tengok kan. Kat Meru ada tak yang? Tak apalah, maknanya ikutlah undang-undang kan. Mana yang ada tulis tu boleh lah. Yang tak ada tak boleh lah. Itu je. Mungkin ada lah dia buat kajian kat jalan ni perlu elok ke apa. Ada lah kot yang dia letak kat situ kan. Walaupun kadang-kadang kita ni banyak lah bab-bab peraturan jalan raya ni. Manusia kan. Tak apa nak setuju lah kan. Saya pernah kena saman dekat satu lebuh raya. Dah lah kereta saya satu-satunya je dalam gambar tu. Kan. Lebuh raya 4 lane. Lali 105 km. Kenapa aku kena saman 105? Rupa tempat tu 90. 90. Saya tak puas hati lah. Dah jalan 4 lane. Lepas tu dalam gambar tu ada kereta saya. Depan tu tak ada apa pun. Lapang selapang-lapangnya. Kiranya dah jagalah. Jangan lebih 110 kan. Saman 105. Tak puas hati betul. Ni kita pun mulalah. Ini mesti dia buat saja nak saman orang. Kita punya perasaan lah. Rupanya bila lalu petang jamnya teruk. Mungkin dia dah buat kajian lah waktu-waktu tertentu ke apa kan. Tapi tak apalah nak kena saman. Nak buat macam mana? Bayar je lah kan. Dah salah kan. Tapi yang paling saya ingat lah kan. Pergi Cerating dengan kawan. Kawan saya ni bawa kereta beradab. Dari Shah Alam sampai Cerating pergi pukul 10 maghrib baru sampai. Macam mana slownya. Sampai ke Matu Bonggong Sekali dia kata, hari tu kita pergi Cerating kena saman. Kenapa bawa slow sangat? Kenapa kena saman kan? Dia kena saman, masa tu lalu depan sekolah 40 km sejam. Dekat depan sekolah apa? 25 km sejam ke apa? Depan sekolah kan? Astaghfirullah saya kata. Lebih baik kau bawa 110 je. Sebab tamannya depan sekolah lah. Saya tak ingat lah. Tapi memang lebih sikit lah. Kalau 30 ya 40 macam tu lah. Dah lah sampai sana maghrib. Saman. Tak apa kan. Tempat lain yang suruh laju dia tak laju. Tempat yang perlahan tu laju sikit. Kenalah saman. Tak apalah, itu undang-undang yang kerajaan boleh buat. Memang suruh kerajaan buat pun. Kerana adalah sebabnya tu. Depan sekolah apa semua. Jadi kena perlahan. Kita tak perlahan. Kenalah saman. Itu kan. Beringatlah kan. Okey. Jadi hukuman takzir ni pada perkara-perkara selain daripada hudud. Selain daripada kisos. Boleh semua. Buatlah undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang parking kan. Siapa tak bayar parking hari ni kena saman je, bayar hari yang sama RM10 kan. Dalam masa seminggu RM30, dalam masa sebulan RM50. Dia punya compound naik kan. Barulah orang nak bayar saman cepat kan. Ini masalahnya orang tak bayar saman tahun-tahun, bagi diskaun, bagi lagi cabutan bertuah, dapat kereta baru sebab bayar saman yang lama tak bayar tu kan. Sepatutnya tak boleh macam tu kan. Jadi akhirnya tak apa buat salah. Nanti lama-lama dia bagi diskaun, kok lah dapat kereta free kata dia.
Dia jadi tidak mendidik lah undang-undang tu kan. Ya. Okey. Dalam kanun jenayah syariah, hukuman ta'zir bertujuan menolak dan menghalang penjenayah dari melakukan dan mengulangi kesalahan mereka disebabkan hukuman dera yang telah dikenakan dan dirasai oleh mereka itu. Jadi hukuman yang nak dikenakan mesti sampai ke tahap orang tu rasa tak berbaloi buat kesalahan tu. Contohnya kan, kalau dia langgar had laju lah umpamanya, ya. Kita kenakan hukuman yang dia rasa daripada laju sampai sana cepat setengah jam, sejam je, kena bayar sampai ribu-ribu umpamanya kan. Tapi ada juga orang yang bab hukuman laju ni RM300 kan. Lori-lori semua tu kan. Yang penting barang sampai, pandai-pandai kau lah. Kena saman kita bayar. Kerana dia punya upah menghantar dalam tempoh yang singkat itu lebih besar daripada saman yang dia bayar. Kan? Saya pernah jumpa seorang mekanik lah dulu. Dia pergi Singapura, pagi pergi, tengah hari lah kiranya dah sampai balik lah kat sini. Pergi beli spare part. Pergi beli spare part je. Saya duk ingat saya dah hebat sangat lah. Pergi Singapura lepas Zohor, masuk, malam tu balik, subuh dah sampai. Aku pergi Singapura balik hari je. Kan? Sebab nak bawa ada orang ni dah masuk dekat Malaysia 3 bulan. Lepas 3 bulan, mesti nak kena cop pasport, kena keluar. So, saya bawa dia pergi Singapura. Sampai Singapura, minum, balik. Cop balik masuk, boleh duduk 3 bulan lagi. Kan? Jadi ingatkan dah champion lah pergi Singapura balik hari kan. Rupanya orang ni pergi pagi sebab petang kereta nak siap. Orangnya kata yang penting kereta aku siap. Berapa kau nak charge? Oh dia charge pun. Gila-gila pergi kena tahan polis. Bulan puasa pula tu. Polis tahan dia. Polis, cik buat laju ni cik, kata dia. Tahu. Tahu kata kan. Lepas tu kalau cik bawa ni 140, tak lah. Dia kata, bukan 140, saya bawa 200 dia kata. Dia bawa 200 km sejam. Saman je saman. Kalau saya bayar tak guna saya puasa cik, kata dia. Kalau saya bagi rasuah tak guna saya puasa. Saman je. Sebab yang dia nampak apa? Aku repair kereta tu ribu-ribu lagi aku boleh dapat. Ini saman 300 bayar je. Jadi kadang-kadang hukuman itu tak berbaloi pada tentu. Maksudnya gitulah. Hukuman ni biar berbaloi lah pada kesalahan-kesalahan. Okey. Sehingga orang rasa tak nak buat lah. Sebab tu dulu waktu saya tingkatan 5 kan. Adalah kawan-kawan nakal tapi nakal dia tu nakal baik lah. Nakal baik. Nakal baik. Ini kan masuk FB kan orang tengok kan. Kawan-kawan nakal dulu sekolah agama kan. Pertama keluar pagar sekolah tu pergi masjid negeri. Tu yang baiknya. Lepas tu dia round kat tasik tu. Kan? Round kat tasik tu duk pakai jubah, pakai serban. Nampak ni orang duk couple-couple ni kan. Dia duk takut-takut kat budak tu. Van kita kat mana nak tangkap ramai ni kat sini. Vannya kat sebelah sana. Bawa sini. Semua duduk renggang-renggang. Dia tak perasan yang dia duk ngacau orang tu sampai malam. Lepas 12 malam dia orang kena tangkap. Yang ngacau orang. Jadi besoknya apa semua ada polis datang sekolah kan. Bagi ceramah. So waktu tu tapi budak-budak ni tak adalah sampai masuk lokal kan. Dia hantar ke sekolah balik lah. Tapi polis lah yang hantar balik tu. Jadi polis tu dia cerita lah. Apa berlaku kalau dia masuk lokap kan. Kenapa kat lokap tu bila bagi makan macam tak ada adab kan.
Kadang-kadang dia kata tengok kita bagi dengan kaki dia. Kan? Tak makan dalam pinggan tolak dengan kaki. Dia kata kenapa kita buat macam tu supaya orang ni dia takkan buat jenayah lagi. Masuk tu hinanya lah aku dia lagi makan dengan kaki. Kalau kat sana kita sayang-sayang, nanti dia keluar lapar tak ada apa nak makan, baik aku duduk dalam penjara. Itu dia punya, dia kata logik juga kan. Kalau kita duduk jaga sangat kan, masuk lokap pun kita jaga baik-baik. Ya sila bagi makan sedap-sedap. Lama-lama malas lah duduk kat luar, baik aku duduk kat lokap hari-hari makan nasi Arab. Kan pahamnya lah kan. Kalau sedap macam tu saya pun tak tahu, tak pernah makan makanan kat penjara kan. Ya. Jadi maknanya hukuman itu kena, bukanlah kita nak langgar adab itu kan, maknanya pada hukuman yang perlu supaya orang tak nak ulang lah. Ya. Orang lain tak nak buat dan orang yang buat tak nak ulang. Okay. Hukuman takzir, hakim mempunyai kuasa penuh untuk menentukan, memilih mana-mana hukuman yang patut dan sesuai serta munasabah dengan kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu. Dan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kuasa asing untuk meminda atau menggantikan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim. Kalau hakim dah rasa itu paling sesuai hukumannya, dia dah letakkan, apa komen orang pun itu je lah. Kan? Katalah jenayah apa, tak tahulah kan. Ya? Hakim dah putuskan yang dia rasa itu paling sesuai. Ya? Maka itulah hukuman yang perlu diberikan. Jangan pula ada komen daripada luar netizen apa semua, tukar kerana ikut orang. Tak? Ya? Jadi pada kesalahan yang besar, hukumannya beratlah. Kesalahan yang ringan mungkin hukumannya ringan. Dalam memilih hukuman yang patut dan sesuai serta munasabah bagi hukuman takzir, hakim hendaklah mengambil kira mengenai keadaan hidup, latar belakang orang yang bersalah, jenis kesalahan yang mereka lakukan dan kesannya kepada masyarakat. Sebab tu lain-lain jenayah tu dia lain-lain lah. Dia punya hukuman dia. Ya, yang munasabah. Kadang-kadang kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sama, tetapi oleh kerana latar belakang yang lain, hukumannya berbeza. Boleh jadi. Kan? Orang ni mencuri sebab hobi. Orang ni mencuri sebab lapar. Lain. Hukuman yang dijatuhkan. Salah lah. Kan? Ya. Jadi kena ditengok semua tu. Dalam hukuman takzir, jika kesalahan itu melibatkan hak Allah, maka mengikut undang-undang jenayah syariah, wajib dijalankan dan dijatuhkan hukuman. Sungguh pun demikian. Dalam kes ini adalah diharuskan bagi hakim memberi kemaafan atau meringankan hukumannya jika pada pandangan dan pendapat hakim bahawa tindakannya itu memberi kebaikan dan manfaat. Ada kes-kes kesalahan-kesalahan yang tak cukup nak jatuh hukuman hudud. Tapi dia boleh pergi kepada takzir. Ya. Contohnya katakan kesalahan yang perlu 4 orang saksi, tak cukup 4 orang saksi. Ataupun dulu selalu orang tanya kan bab saksi, CCTV boleh tak jadi saksi kan? Jadi kalau kesalahan-kesalahan jenayah yang saksinya adalah CCTV je, tak ada orang yang nampak, kecuali orang tengok CCTV itulah nampak kan? Jadi saksinya CCTV, yang tu dia pergi kepada takzir lah. Kena dijalankan hukuman. Tapi boleh ada kemaafan lagi. Kerana dia dah pergi dalam kategori takzir. Hukuman takzir yang melibatkan hak perseorangan. Maka orang yang mempunyai hak dan yang mempunyai kepentingan adalah berhak untuk buat putusan. Sama ada ia hendak memaafkan penjenayah itu atau menghukum mereka dengan hukuman takzir. Ya. Jadi kalau dia hak-hak manusia, kesalahan yang dilanggar tadi itu, ya, maka boleh manusia ni nak maafkan ke, nak apa ke boleh. Dalam hukuman takzir, tidak semestinya untuk mensabitkan kesalahan penjenayah itu dengan keterangan saksi atau pengakuan orang yang bersalah atau dengan sumpah. Malah boleh disabitkan kesalahan itu dengan pemeriksaan hakim yang boleh meyakinkannya bahawa orang yang dituduh dan didakwa itu adalah dari pihak orang yang bersalah. Kan? Macam katakan kita langgar traffic light. Ya, sekarang banyak traffic light dia letak kamera. Kan? Kalau pakai Waze tu dia bagi tahu, ni traffic light ada kamera. Yeah.
Ataupun ialah macam speed trap lah kan, kamera-kamera tepi jalan tu kan. Ya. Jadi itu untuk kesalahan takzir bolehlah jadi bukti. Ya. Tentang takzir boleh jadi bukti. Kalau awal-awal dulu memanglah orang lawan, ya, kerana waktu tu dia punya mesin tu dia masih banyak kekeliruan lagi lah kan, kadar kelajuan dia tangkap. Tapi yalah sekarang kalau kita tengok GPS, tengok apa pun dia boleh kesan kan kadar kelajuan kita tu. Jadi sudah lebih tepat lah. Walaupun macam tu dari segi undang-undang biasanya dia akan sampaikanlah 10 kilometer ke untuk apa ni, bacaan yang diyakini lah. Okey. Menurut Undang-Undang Jenayah Syariah, hakim boleh menjatuhkan dan mengenakan hukuman ta'zir ke atas kanak-kanak. Kerana hukuman ta'zir lah bertujuan menjadi pengajaran kepada penjenayah itu. Okey, kalau dalam hudud kisos, kanak-kanak tak boleh. Ya. Kita nak rejam ke kan, kanak-kanak tak boleh. Nak bunuh pun tak boleh. Tapi dia boleh kena ta'zir. Boleh dipenjara, boleh dihukum pada dipukul ke, tapi kadar yang tidaklah sebanyak hukuman yang ada itulah kan. Kerana kanak-kanak pun perlu untuk diberi pengajaran ya. Sebab tu dia ada kan mahkamah juana kan, kanak-kanak yang belum cukup umur yang buat jenayah lah ya. Okey. Itu sedikit mukadimah kita berkenaan dengan hukuman ta'zir. InsyaAllah nanti kita akan bahas lagi jenis-jenis kesalahan dan sebagainya supaya sebenarnya kita jelas tentang apakah yang dikatakan hukuman hudud, apa yang dikatakan kisos dan apa yang dikatakan ta'zir. Ya. Jadi insyaAllah bulan depan, bulan depan lah, minggu depan lah, ya, kita akan bincang berkenaan dengan pelaksanaan hukuman ta'zir. Ya. Ada apa nak tanya sebelum saya berhenti hari ni? Tak ada ya? Masuk waktu dah kan? Lagi 10 saat. Okey. Kalau tak ada soalan saya berhenti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Tanggungan tasbih kafarah dan surat al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa tawassul.
حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله